Assalamualaikum. So, hi. Hari ini kita ada kelas matematik. So, macam yang kita undi hari tu, kamu undi untuk video cikgu kan? So, cikgu try lah bikin video. Tapi yalah, baru belajar. So, faham-faham lah kalau ada kekurangan. So, sama-sama kita belajar. Semoga kamu semangat lah. Jadi kalau kamu semangat, cikgu pun jadi semangat. So, hari ini kita masuk bab 1, pola dan jujukan. Okey, kamu nampak cikgu? Dan kamu ada nampak slide kan? So, kita belajar beginilah. Sebab kalau Google Meet macam tak sesuai sangat kan? So, kita buat video. Kalau kamu macam tak berapa faham, so kamu boleh pause and then ulang balik video cikgu macam dalam kelas lah. Kalau kamu tak faham, cikgu ulang, jawab balik. Tapi sebab PKP, so kita belajar online lah. Boleh? Okay. Kita start lah. Bismillahirrahmanirrahim. So baca apa? Doa mau belajar. So, okay, nampakkah? Okay, di sini dia ada tulis pola ialah aturan atau corak tertentu dalam senarai nombor atau objek. Pola ini ialah corak. Okay, misalnya ada contoh di sini. Contoh yang A ni. Lukis corak seterusnya. Bagi gambar raja di bawah dan nyatakan polanya. Cuba kamu tengok ini. Ada 2 titik, kemudian ada 4 titik, ada 6 titik. So, boleh tekakah di sini macam mana titik yang ada? Di sini ada dia punya jawapan. So, titik dia akan jadi 8 dan susunan dia begitulah. Faham cikgu? Tidak boleh. Tidak bolehlah kita buat macam ni kelas. Siapa? Okey. Tidak bolehlah. Okey, di sini 2, 4, 6. Di sini mesti 8. Tapi tidak boleh 8 tu. Sekejap. 2. Sekejap. 2. Dia 8 juga. Tapi begini, betul kan salah? Salah. So, corak dia 8 mesti menegak begitu. Nampakkah? Menambah 2 titik kepada corak sebelumnya. Nampak kan? Okey. Cuba tengok contoh yang ini pula. Ini objek, bukan bukan titik-titik. Ini 3 segi. Kemudian sebelah sini ada 3 segi. Satu lagi tapi terbalik begini. Warna biru. Yang ni ada lagi tambah 1 segi 3 warna hijau. So, kita boleh teka kan di sini macam mana bentuk seterusnya. So, jawapan dia macam ni. Itu nama dia pola. Dia corak. Corak tertentu. Okey, dalam sesuatu nombor ataupun objek. Contoh lagi. Okey, contoh yang ni. Nyatakan pola bagi set nombor berikut. Kamu masih okey? Okey? Okey, tengok ni. -10, -4, 2, 8. Cikgu tanya, menaik ke menurun? Menurun. So, kalau menurun antara 2. Okey, kelas? Kalau menurun, kalau nombor tu menurun antara 2 saja tu. Antara dia tolak ataupun bahagi. Tengok sini, yang kes yang ni. -10 pergi -4. Salah. Bukan menurun kan? Menaik. Okey. Menaik. Kalau menaik pula, ada 2. Antara tambah ataupun darab. Okey. So, pentinglah untuk kita, kamu tengok dulu. Tu pola menaik ke menurun? Okey, dalam kes ini menaik. Dari -10 pergi -4, pergi 2, pergi 8. Okey, -10 pergi -4. Kena tambah dengan 6. Tengok sini. Tambah 6. -4 pergi 2, tambah 6. 2 pergi 8, tambah 6. So, pola dia ialah menambah 6 kepada nombor sebelumnya. Begitu saja. Jawapan dia menambah 6 kepada nombor sebelumnya. Okey.
Beginilah. Senang. Cikgu suka padam dulu. Kalau dalam kelas, cikgu cakap, okey, tutup buku teks, kan? Okey, so kita padam dulu. Padahal boleh je kamu tengok pun. Buku teks digital, kan? Okey, macam ni. Supaya kamu makin faham. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Yang B. 17, 7, -3, -13. Okey, ni susunan ni, pola ni menurun ke menaik? Apa? Okey, macam dengar. Okey, menurun. So, kamu tengok. 17 pergi 7, 17 pergi 7, turun berapa? Turun berapa nombor? Kalau kamu mau tahu, senang je. 17 tolak 7. Berapa? 10, kan? Okey, so, kita tulis sini. Ini pergi sini, tambah 10. Betul? Okey. 7, tambah, tolak. Bingung cikgu. Sorry ya. Sama-sama kita belajar. 17 pergi 7 tolak 10. Okey, 7 pergi -3. Macam mana kita mau buat? 7 kamu tolak dengan -3. Negatif, jumpa negatif akan jadi positif. 7 tambah 3, 10. So, 7 kena tolak dengan 10, baru dapat -3. Dan seterusnya. So, pola dia ialah apa? Pola dia ialah, tengok sini, menolak 10 daripada nombor sebelumnya. Sebab memang tolak 10 kan. So, jawapan dia menolak 10 daripada nombor sebelumnya. Kalau tadi, menambah 6 kepada nombor sebelumnya. Boleh faham cikgu? Okey, seterusnya. Yang C ni, 2, 6, 18, 54. Okey, menaik ke menurun? Menaik. Cikgu bilang apa? Kalau menaik antara kita tambah ataupun kita dah darab. Tengok sini. 2 pergi 6. Okey. Ada, cikgu 2 pergi 6 tambah 4 cikgu. Boleh, kamu try. Try ya. 2 pergi 6 tambah dengan 4. Nampakkah? Okey, try. 6 pergi 18. Adakah 6 tambah 4 dapat 18? Tidak kan? So, dia bukan tambah, kamu try darab. Okey, ini cikgu delete . So, dia bukan tambah tapi darab. Dia mesti nombor yang sama. Kalau yang ini negatif, tolak 6, tolak 6, tolak 6 sampai kiamat tolak 6. Yang ini pun tolak 10, tolak 10, tolak 10 begitu. Dia tidak boleh sekejap tambah 6, sekejap tambah 10, tidak boleh. Dia mesti sama. So, sekarang sini ya. 2 darab berapa dapat 6? 2 darab berapa? Yes, 2. Cep. 2 darab 3. Cuba try. 6 darab 3. Dapatkah 18? Dapat. Okey, try lagi. 18 darab 3 dapat 54. So, kita boleh tahu pola dia ialah, cuba kamu bagi tahu cikgu sebelum cikgu buka jawapan dia. Yes, pola dia ialah mendarab nombor sebelumnya dengan 3 ataupun mendarab 3 dengan nombor sebelumnya pun boleh. Yang penting ada yang dia punya keyword tu mendarab 3. Kalau yang tadi menolak 10. Itu yang penting. Okey? So, kita tengok yang D pula. Yang D. 81, 27, 9, 3. Jauh kan nombor dia? 81 pergi 27. Pergi 9. Pergi 3. Okey. Ada yang, ni tolak ni cikgu. Saya tahu ni tolak ni. Okey, boleh try. Tengok sini. Kita try. Ya, 81. Kamu try tolak dengan 27. Jadi berapa? Kamu ada kalkulator kan? Boleh kita guna kalkulator. 54. Okey? So, kononnya kita cakap okey. 81 pergi 27. Sorry. Dapatkan. Lagi. Sorry ya. Kejap. Okay.
tolak 54. Contoh. 27 tolak 54 sah lah, bukan 9. Betul ke tidak? So, dia bukan tolak lah, sah. Dia bukan tolak, tapi cikgu bilang apa? Kalau nombor tu menurun, pola tu menurun, antara dia tolak ataupun dia bahagi. Nampak? Kan? Antara dia tolak ataupun bahagi. So, kalau tolak tu bukan, nak ngam kan? So, dia mestilah bahagi. So, 81 bahagi berapa dapat 27? Cuba try. Guna kalkulator. Dapat? Okey, 81 bahagi. Okey, cancel tadi tu yang sebelum ni, yang sebelum cikgu tukar slide ni. Tahulah macam mana cikgu pun baru belajar semua. Dapatkan jawapan yang tadi tu? So, kita beralih kepada segitiga Pascal. Segitiga Pascal ni, okey, sebelum tu cikgu mau tanya, jelaskah? Cikgu punya penerangan jelaskah? Cikgu punya muka jelaskah? Yang slide di depan ni nampak? Jelas? Kalau ada apa-apa boleh bagi tahu cikgu supaya cikgu boleh menambah baik kita punya kelas. So, segitiga Pascal, okey, nampak kan dia memang macam segitiga. Okey, gambar aja di bawah menunjukkan sebuah segitiga Pascal. Okey, segitiga Pascal. Bukan Pascal movie tu. Kan mesti kamu terbayang, oh Pascal yang askar-askar tu kan cikgu. Bukan. Okey. So, berpandukan segitiga tersebut, baris seterusnya diperoleh dengan menambah nombor-nombor pada baris sebelumnya. Cikgu tahu kamu kalau ayat-ayat saja mesti malas betul, mau faham. Mau baca malas, mau faham pun malas. Okay. So, cikgu explain lah. Tapi jangan kasih biasa sebab exam kita memang banyak ayat. Sebab kerajaan tahu kamu memang malas mau baca. Okay. So, segitiga Pascal ni, tengok sini. Hujung-hujung dia ni, tengok, mesti satu. Okay, mesti satu. Okay, mesti satu. Satu. Nampak kan? Okey. Apa yang dikatakan sebagai baris seterusnya diperoleh dengan menambah nombor-nombor pada baris sebelumnya. Maksudnya tu begini. Sekejap. Pen ni pun. Okey. Kan cikgu bilang satu ni kan memang ada. Okey. Tengok sini Satu. Okey. Sorry. Sekejap. Okey. Padam dulu ni. Tengok sini Untuk dapat dua ni ialah 1 tambah 1. 1 tambah 1 dapat 2. Masih dengan cikgu? Okey. Untuk dapat di bawah ni, untuk dapat 3 yang ini, 1 tambah 2 dapat 3. Okey. 2 tambah 1 dapat 3. Dapat? Nampak? Okey. 1 tambah 3 dapat 4. 3 tambah 3 dapat 6. 3 tambah 1 dapat 4. Masih dengan cikgu kah? Cikgu ulang Walaupun kamu boleh pause, ulang lagi balik tapi cikgu ulang. Supaya kamu faham. Tengok sini Cikgu bilang apa? Sini semua mesti 1 kan? Untuk dapat 2 yang ini, 1 tambah 1 dapat 2. Okey. 1 tambah 2 dapat 3. 2 tambah 1 dapat 3. Faham cikgu? So, untuk dapat 4 ni, 1 tambah 3 dapat 4. 3 tambah 3 dapat 6. 3 tambah 1 dapat 4. Gitu. Jadi, sekarang, cuba kita ada tempat kosong kan? Cuba kita isi. Cuba cikgu tolong. Cikgu tolonglah mula-mula, okey? Okey, cikgu tolong. Di sini mesti 1 cikgu bilang kan? Tepi-tepi segitiga tu mesti 1. Masih dengan cikgu? Okey. Lepas tu, macam mana dapat yang ini? Macam mana mau dapat yang ni, yang ni? Kamu akan dapat dia hasil daripada kamu tambah nombor-nombor di atas tu. Contoh
Okey, warna apa pula? Warna hitam lah pula. Okey. 1 untuk dapat ini, 1 tambah 4 dapat 5. Masih dengan cikgu? Untuk dapat yang ini, 4 tambah 6 dapat 10. Okey? Untuk dapat yang ini, pandai. Cikgu dengar. 6 tambah 4 dapat 10. Untuk dapat yang ini, yes, pandai. 4 tambah 1 dapat 5. Macam gitu. Senangkah tidak segitiga Pascal? Senang sangat. Kan? Siapa cakap matematik susah? Okey, latihan. Contoh 4. Okey, tengok sini. Yang ni. Sekejap yang ni. Lengkapkan segitiga Pascal di bawah. Dengar saja segitiga Pascal. Terus kamu isi saja. Tepi-tepi dia ni mesti 1. Ni 1. Ni 1. Ni 1. Tepi sini pun 1. 1. 1. Okey, sampai bawah-bawah pun. Mesti hujung-hujung dia ni mesti 1. Boleh? Okey. Lepas tu, macam mana mau isi yang kosong-kosong yang lain ni? Macam tadi. 1 tambah 3 dapat 4. 3 tambah 3 dapat 6. 3 tambah 1 dapat 4. Senang kan? Boleh sudah? Faham sudah? Okey. Untuk di bawah ni pula 1 tambah 4, 5. 4 tambah 6, 10. 6 tambah 4, 10. 4 tambah 1, 5. Oh, banyak sudah yang faham tu kan? Okey, teruskan sampai bawah. Okey, macam mana mau buat bawah ni? Macam mana mau isi yang ini? Yang ini ni, macam mana mau isi? 1 tambah 5. Berapa? 6. 5 tambah 10. 15. 10 tambah 10. 20. 10 tambah 5. 15. 5 tambah 1. 6. Habis. Itu je. Kalau segitiga Pascal, kalau keluar exam, cikgu rasa macam semua happy. Senang kan? Boleh? Sampai sini okey? Okey, kita beralih pula kepada nombor Fibonacci. Ni lah ni. Ini nombor Fibonacci. Nombor Fibonacci merupakan suatu corak nombor yang berurutan. Okey, nombor Fibonacci ni dia bermula dengan kosong. Okey, dan sebutan seterusnya diperoleh dengan menambah 2 sebutan sebelumnya. Begini je ni. Ni kamu tengok, alamak apa ni cikgu? Alah, susah. Selalu begitu kan? Gini je cikgu kasih terang kamu. Nombor Fibonacci ni kamu tengok tengok cikgu betul-betul lah. Jangan tengok cikgu. Jangan tengok muka cikgu. Tengok, dengar suara cikgu. Nampak tu laser. Di sini kosong kan? Di sini 1. Untuk dapat sebutan yang ketiga ni, 0 tambah 1, 1. Masih dengan cikgu. Untuk dapat yang ni, 2 ni, 1 tambah 1, 2. Untuk dapat seterusnya, 1 tambah 2, 3. Begitu saja. Untuk dapat yang ini, macam mana dapat 5? Pandai. 2 tambah 3 dapat 5. Macam mana dapat 8? Kan faham sudah. Senang kan? 3 tambah 5 dapat 8. Gitu. Jadi mari kita try isi. Contoh 5 ni. Okey. 0 tambah 1, 1. Betul ke tidak? Untuk ini? Ini? Ding, 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 ding. Itu. So, 1 tambah 1, 2. Betul ke tidak? Seterusnya. Berapa? 1 tambah 2, 3. Untuk yang ini. Astagfirullahaladzim. Untuk yang ini. 2 tambah 3 dapat 5.
Should try. Betulkah dapat 8? 3 tambah 5. Betulkah dapat 8? Betul. 5 tambah 8 dapat 13. Okey, untuk yang akhir macam mana mau buat? 8 tambah 13 dapatlah 21. Faham? Setakat ni faham? Kan? Senang ya kan? Okey, seterusnya kita tukar pen lah. Okey. Macam mana mau dapat yang ini? Untuk dapat yang ini, bukankah 1 tambah 3? 1 tambah 3 berapa? Berapa? 4. Pandai. Untuk dapat kotak yang seterusnya, yang ini, 3 tambah 4. 3 tambah 4, 7. Short test, betulkah? Betulkah? 7 campur 4, 11. Betul? Yes, betul. Begitu saja pun. Faham cikgu setakat ini? Masih dengan cikgu kah? Aku harap kamu faham. So, kita beralih pada slide seterusnya. Okey. Kan tajuk kita apa? Pola dan jujukan. So, pola itu tadi masih ingat? Masih ingat pola? Pola ialah suatu corak. Corak tambah 2 kah? Tambah 4 kah? Darab 5 kah? Bahagi 5 kah? Itu corak. Corak dia. Okey. Jujukan ini pula apa cikgu? Okey, jujukan ini bila satu set nombor mempunyai pola yang sama. Contoh. Tentukan sama ada urutan nombor berikut suatu jujukan atau bukan. Dia mau tahu jujukan atau bukan. Okey, cara dia kan kamu tengok negatif 10, negatif 6, negatif 2, 2, 6. Menaik atau menurun? Menaik. Kalau menaik antara tambah ataupun darab. Okey, dalam kes ini, okey, cuba tengok contoh dia. Negatif 10 pergi negatif 6, kita akan tambah 4. Betul ke tidak? Negatif 6 pergi negatif 2 pun akan tambah 4. Negatif 2 pergi 2 pun akan tambah 4. 2 pergi 6 pun akan tambah 4. Samakah semua? Semua tambah 4. So, corak dia tambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4. Yes. So, pola dia ialah menambah 4. Maka, bila dia punya pola tu sama, bila pola dia tu, orang bilang, ialah sama, tambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4, sampai kiamat tambah 4. So, itu ialah jujukan. Faham cikgu? Kalau pola dia sama, so makanya dia ialah jujukan. Contoh B. 4, 5, negatif 7, 10, negatif 4. Okey. So, 4 pergi 5 tambah 1. 5 pergi negatif 7, tolak 12. Negatif 7 pergi 10, tambah 17. Tambah, tolak, tambah, sudah nak sama. 1, 12, 17, nampakkah? Pola dia tidak sama kan? So, tiada pola. Dia tiada corak. Kan? So, maka bila pola dia tidak sama, makanya di nombor ini, set nombor ini bukan nombor jujukan. Boleh faham cikgu? Boleh faham jujukan? Okey? Okey, kita beralih kepada slide seterusnya. Okey. Okey, so nyatakan contoh sudah dia bagi contoh. Nyatakan pola bagi jujukan nombor 1, 9, 17, 25, 33 menggunakan tengok sini menggunakan nombor perkataan dan ungkapan algebra. Sorry. Tekak cikgu macam gatal. Okey. So, dia minta kamu 3. Okey, nyatakan pola. Dia mau kamu nyatakan pola itu dalam 3 bentuk. Nombor, perkataan, dan juga ungkapan algebra. Okey. Apa ni sudah cikgu? Tadi senang sudah, sekarang susah sudah. Gitu kan? Kamu selalu begitu kan?
Kita tengok sini cikgu pelan-pelan. Itulah guna cikgu supaya kamu faham. InsyaAllah. Okey, tengok sini ah. Cikgu tulis sini balik. Apa nombor dia? Tolong cikgu. 1, 9, 17, 25, 33. Cikgu kasih terang. Cikgu takut kamu tak berapa nampak tubuhku bah. Nampak juga? Jelas? Okey. So, mula-mula sekali kamu mesti mau apa? Mesti mau tahu dia punya pola. Yang kamu buat tadi tu, itulah. Kita cari pola. Okey, cuba tengok. Nombor dia menaik kan? Nombor dia menaik. 1 pergi 9, pergi 17, pergi 25, pergi 33. Okey, sekarang tambah ataupun darab. Okey. Dia gitu je. Kalau nombor menaik, antara dia tambah ataupun dia darab. So, kita try tambah. Okey. 1, jap tukar color pen. 1, macam dalam kelas lah. Cikgu kan suka bawa marker banyak-banyak warna-warni supaya kamu tak boring menon. Okey, 1 pergi 9. 1 tambah berapa dapat 9? Mau guna kalkulator juga? 1 tambah 8. Cuba try. 9 pergi 17. Tambah 8 kah? 9 pergi 18 tambah 9 tambah 8 dapat 17. Dapat. Kan? Okey. 17 pergi 25. Okey, try. 17 tambah 8 dapatkah 25? Dapat. 25 pergi 33. Tambah 8. So, tambah 8, tambah 8 kan? Sekejap. Ini tambah 8. Ini pun tambah 8, tambah 8, tambah 8. So, dia ialah jujukan. Bila kamu punya pola ni sama, so dia jujukan lah kan? So, apa soalan mau tadi? Dia mau kamu nyatakan pola dalam menggunakan nombor. Nombor, perkataan, ungkapan algebra. Okey, so untuk yang nombor, kamu boleh cakap. Sorry ya, cikgu tulis balik. Nombor, pola ialah, tulis sekejap. Pola ialah tambah 8. Habis. Itu dalam bentuk nombor. Pola ialah tambah 8. Habis. Tapi dia minta bukan nombor saja kan? Dia minta nombor, perkataan dan ungkapan algebra. Okey, dalam bentuk perkataan. Okey, dalam bentuk perkataan. Sorry lah, tulisan cikgu nak lawak. Dalam bentuk perkataan. Okey, kamu boleh cakap pola. Ada je sebelah tu pun. Nampak kan? Saja cikgu tulis. Supaya kamu nampak warna-warni, tak boring kan? Pola adalah, tulis sekejap. Pola adalah menambah, sorry ya, menambah 8 kepada nombor sebelumnya. Itu je pun. Pada nombor sebelumnya. Habis. Ini dalam bentuk nombor. Yang ni. Ini dalam bentuk nombor. Alah, sorry. Ini dalam bentuk nombor. Yang ini dalam bentuk perkataan. Itu je pun. So, dalam bentuk nombor, pola ialah tambah 8. Dalam bentuk perkataan, pola adalah menambah 8 kepada nombor sebelumnya. Faham cikgu? Okey. So, yang ini yang ada sikit, bukan complicated. Ada mencabar sikit lah. Ini ungkapan algebra. Okey. Nombor dan perkataan cikgu rasa kamu tidak masalah. So, boleh tumpukan perhatian sekejap. Ungkapan algebra. Macam mana kita mau buat ungkapan algebra? Ungkapan algebra ni kan dia ikut kit. Sebenarnya banyak jawapan dia. Okey. Untuk satu jujukan begini, dia boleh banyak bentuk dari kita, dari kekreatifan kamu. Tapi cikgu ajar yang dia punya basic lah. Tengok sini ya. Cikgu ajar dari yang buku teks.
Bila di sini tambah 8, tambah 8, tambah 8, tambah 8. Nampak kan? Jangan tengok cikgu sekarang, tengok buku teks. Tengok laser ah. Tambah 8, tambah 8, tambah 8, tambah 8. Nampak? Okey. So, kamu buat gini je. Apa nombor yang pertama kamu nampak di sini? 1 kan? So, 1. Apa kamu punya pola? Tambah 8 kan? Tambah 8 N. Itu je dulu. 1. 1 tu dari mana? 1 ni dari mana? Nombor pertama kamu punya jujukan. 1. Tambah 8 ni dari mana? Dari kamu punya pola. Tambah 8. Tambah 8 kan? Okey, tambah 8. Terus tulis N. Sampai sini masih dengan cikgu? Kalau dengan cara yang begini, N kamu mesti start dari kosong. Okey. Cikgu bawa. Cikgu bawa ini ke sini ya. Okey. Kita try. Okey, kita try. 1 tambah 8 N. N kamu mesti start dari kosong. Kalau dengan cara yang cikgu buat ni ya, mesti start dari kosong. 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini tanda, ini arti dia ni. Dan seterusnya arti dia. Okey? Mesti cikgu faham. Ada yang apa ni? Kan? Okey. Tengok sini. Mana surat pen cikgu ni? Sekejap. Okey. 1 tambah 8N. Cuba kita try masukkan 1 tambah 8N. N kamu cikgu bilang apa? Start dari kosong kan? Start dari kosong. Ni. N kamu mesti start dari kosong. Okey. Okey. So, 8 dalam kurungan kosong. Macam mana mau buat ni? 8 dalam kurungan kosong ni apa arti dia? Apa arti dia kelas? 8 darab kosong dapat kosong. 1 tambah kosong, 1. Bukankah kamu dapat kamu punya sebutan yang pertama? Kan? Okey, kita try lagi ya. Try lagi. Warna lain. Okey, try lagi. Tadi kita try N tu sama dengan kosong. Sekarang try 1 tambah 8. N itu kita ganti 1. Okey. Okey, tengok sini. 1 tambah 8N ni, cikgu ulang balik ah. Tengok video pun cikgu mau ulang juga balik. Sebab cikgu tahu di sini ada susah sikit mau faham lah. 1 tambah 8N tadi macam mana kita mau dapat tu kelas? 1 ini ialah kita ambil dari nombor yang pertama jujukan kamu di 1. Tambah 8 tu dari mana? Tambah 8 ialah kita punya pola. Mesti dengan cikgu, letak N terus. Kalau dengan cara begini, N kamu mesti kosong. Start dari kosong, 1, 2, 3 sampai kiamat. Faham ke tidak cikgu? Cikgu selalu cakap begitu supaya kamu faham. Okay, supaya kamu ingat. Okey, so kita try. Start dari kosong. N sama dengan kosong. Ni, cikgu ganti N ni dengan kosong. Nampak? Nampak kelas? Okey. 1 tambah 8 darab kosong, kosong. 1 tambah kosong sama dengan 1. Sama kan dengan yang pertama? Okey, kita try pula N sama dengan 1. Tadi kita sudah try N dengan kosong. Sekarang kita try masukkan nilai N itu 1. Masih dengan cikgu? Okey, try ya. Okey, so 1 tambah 8 darab 1 berapa kelas? 8. 1 tambah 8? 9. Samakah 9? Samakah 9 dengan nombor yang kedua? Yes, sama. Interesting kan? Kita try lagi. Okey, tadi kita sudah try kosong. Kan? Lepas tu kita try 1. Sekarang kita try 2. Okey, masih dengan cikgu. Mudah-mudahan kamu masih dengan cikgu.
Mudah-mudahan kamu masih paham. Try. Oke, 1 tambah 8. Sekarang mau masukkan nilai apa? 2 lah kan? Kita ganti 2. Try. 1 tambah 8 darab 2. 16. 1 tambah 16. 17. Samakah? Yes, sama. Dan begitulah seterusnya. Sampai kamu masukkan nilai N itu 100 kah, berapa ratus kah pun sama. Boleh faham cikgu kelas? Boleh faham macam mana buat ungkapan algebra? So, ungkapan algebra ialah 1 tambah 8N. Tengok sini. 1 tambah 8N dengan syarat, dengan keadaan N kamu start dari 0, 1, 2, 3, 4. Masih faham cikgu? Okey, kalau nak faham tolong ulang balik video cikgu Okey kelas? Okey, so kita beralih kepada slide seterusnya. Kamu dengar bunyi tekik? Tu. Okey. Di slide yang baru ni, dia mau belajar juga tekik. Kesian dia. Okey. Okey Cuba tengok. Yang ini yang dari sebelah. Cikgu saja buat ke sini balik. Yang dari sebelah yang tadi kita buat tu yang tambah 8 tambah 8 tu. Okey. Sekarang sebutan bagi suatu jujukan. Okey, suka cikgu mau bagi tahu. Cikgu try tulis sini. Yang ni, contoh yang sebelah ni. Ni. Nampakkah? Ini. Contoh jujukan yang ini. 1, 9, 17, 25, 33. Okey. Apa yang dikatakan sebagai sebutan? Sebutan ni dia dikenali sebagai TN. Nampakkah? TN. Gini. Cikgu kasih besar. Siapa? TN. Okey. Maksud dia sebutan ke. Contoh. Siapa? 1 ini yang sebutan pertama kan? Okey, ini ialah ini sebutan pertama kan? So, ini ialah T1. Begitu. 9 ni sebutan yang kedua. 1, 2. Gitu kan? So, ini T2. Seterusnya, T3. T4. T5. Masih dengan cikgu. So, TN ini ialah sebutan ke. T ialah sebutan ke. Ikutlah. Ini sebutan yang pertama, sebutan yang kedua, sebutan yang ketiga, sebutan yang keempat, sebutan yang kelima. Kalau kamu belajar nanti menengah atas, lakilah dia sebutan yang ke-151. Begitu. Dia banyak. Faham cikgu? Faham sebutan tu? Okey. Ni contohnya. Ada pun contoh sini cikgu ni. 4, 8, 12, 16. So, 4 ialah sebutan yang pertama. 8 ialah sebutan yang kedua. 3 ialah sebutan 12 ialah sebutan yang ketiga. 16 ialah sebutan yang keempat. Okey. Masih bersama cikgu? Okey. Nyatakan sebutan kelima bagi jujukan nombor berikut. So, 2, 10, 18. So, sebenarnya masih senang pun jawapan dia ialah macam mana kita mau cari. Okey Ini sebutan yang pertama, sebutan yang kedua, sebutan yang ketiga. Dia mau kamu cari sebutan yang kelima. So, di sini cuma sampai sebutan yang ketiga. So, macam mana kita mau cari sebutan yang kelima? So, penyelesaian dia tengok sini. Tengok sini Jap. 2, 10, 18. Menaikkah menurun? Menaik. 2 pergi 10 tambah berapa? Tambah 8. 10 pergi 18 tambah 8. So, pola kita ialah tambah 8. Masih ingat tadi kan? Tambah 8, tambah 8. So, macam mana? So, sebutan yang pertama kamu 2. Sebutan yang kedua kamu 10. Sebutan yang ketiga 18. Ini memang sudah ada dia kasih. Sebutan yang keempat, macam mana kita mau cari sebutan yang keempat? So, 18 kamu tambahlah lagi dengan 8, dapatlah 26. Masih dengan cikgu?
Sekejap cikgu tulis lah. Okay. So, untuk dapat sebutan yang keempat, kamu mesti tambah 8. 18 tambah 8 dapat 26. Lepas tu, mesti tambah lagi dengan 8. 26 tambah 8 dapat 34. So, dapatlah sebutan yang ke-5. Ni, kan? So, maka sebutan ke-5 ialah 34. Masih dengan cikgu kelas? Lama. Tertutup. Okay, so contoh 11. Diberi jujukan nombor, alamak cikgu pun tak nampak apa yang dia tulis tu. Diberi jujukan nombor 65, 60, 5. Tekan nombor keberapa? Alah, hai. Dah dapat digerakkan lah. Apa soalan dia tu lah? Okay, nanti cikgu cek balik lah. Sekejap lah. Okay, so kita sambung. Tadi nak nampak kan? So, tengok sini ya. Mau habis sudah? Sudah sarapan nggak? Baru tanya. Sudah sarapan? Okay ya. Diberi jujukan nombor 65, 60, 55, 50. Tentukan nombor 40 ialah sebutan yang keberapa dalam jujukan itu. Okay? So, first kali membuat apa? Tentukan pola. Okay, cikgu tulis sini ya. Tentukan pola. Walaupun ada di sini. Kamu, okay, biarlah supaya kamu faham. InsyaAllah faham. 65, 60, 55, 50. Kan? Tapi dia mau tentukan sama ada 40 ialah sebutan yang keberapa dalam jujukan itu. So, mula sekali, kamu tengok apa pola kita kelas. Menurun kan? 65 pergi 60. Mesti tolak. 65 tolak berapa? Dapat 60. Tolak 5. Try. 60 tolak 5 dapatkah 55? Dapat. 55 tolak 5 dapatkah 50? Dapat. Cuma dia mau sebutan, dia mau tahu 40 tu sebutan yang keberapa. So, buat sama ada kamu buat, okay, tolak 5 dapat 45. Lepas tu, belum lagi 40 kan? Okay, tolak lagi 5. Okay, 45 tolak 5 dapatkah 40? Yes, dapat. Memang dia tanya 40 kan? 40 ni sebutan yang keberapa? Dia bilang. So, dari sini kita boleh tahu. Ini T1, T2, T3, T4, T5, T6. So, makanya kita boleh jawab, maka 40 ialah sebutan yang ke-6. Habis. Sama je pun jawapan dia dengan ni. Kan? Faham? Okey, kita try buat latihan lah kalau begitu. Kalau matematik mesti buat banyak latihan. Tak latihan tu nama dia bukan matematik. Okey? Cuba tengok ni. Okey, lengkapkan jadual di bawah. Jujukan dia 2, 4, 6, 8. Kan? 2, 4, 4, 6, 8. Oh, masuk apa tu tak? 2, 4, 6, 8. Okey, dia mau kamu nyatakan pola. Kan? Pola dalam bentuk nombor. Macam mana? Macam mana pola dalam bentuk nombor? Okey, kita mesti mau tahu pola dia. 2, 4, 6, 8. Menaikkan. Cuba. 2 tambah berapa dapat 4? Tambah 2. 4 tambah berapa dapat 6? Tambah 2. Oh, senang. 6 tambah 2. Tambah 2, tambah 2, tambah 2. So, kalau dalam bentuk nombor, tulis saja. Tambah 2. Habis. Dapat markah. Okey. Dalam bentuk perkataan. Dalam bentuk perkataan pun senang. Macam mana sudah pen cikgu? Menambah 2 dari kepada nombor
sebelumnya. Nombor sebelumnya. Kan? Kasih ayat dia saja pun. Okay? So, setakat ini masih okey. Ini tambah 2. Ini menambah 2 kepada nombor sebelumnya. Kasih ayat dia saja pun. Okey? Lepas tu ungkapan algebra. Okey. Masih ingat ke tadi? Macam mana? Mula-mula sekali. Yang pertama sekali. Yang pertama, macam mana kita mau buat ungkapan algebra? First step dia ialah tengok apa nombor pertama. Jujukan kamu tu. Pandai. Apa nombor yang pertama? 2. Kemudian, apa kita punya pola? Apa kita punya pola kelas? Tu, tambah 2 kan? Terus tulis saja. Tidak masalah. Terus tulis tambah 2N. Habis. Tapi jangan lupa, mesti tulis apa tu? Macam mana tu? Dengan N sama dengan start dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Dan seterusnya. Senang kan? Cikgu dah tadi jawab senang. Senang kah? Okey, so ini jawapan di sini, okey? Okey, so untuk yang B, cikgu minta kamu jawab. Boleh? Cikgu mau tengok kamu betul-betul faham ke tidak? Okeylah, so siapa? Tengok dulu.